Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, Cikgu harap kamu kat rumah ready untuk hari ni. Hari ni kita akan belajar bab 4 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Okey. Dengar je lah suara cikgu. Dengar. Mantap. Okey. Nisa dah ni, Nisa. Nisa dah Nisa. Nisa. Ya. Cikus hujan tak? Nisa, cikus hujan tak? Awak hilang. je? Dekat cikus hujan tak? Dah. Redup-redup. Okey, tak apa. Okey, dah kita ke kelas hari ni. Hari ni kita akan belajar bab 4 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, nampak cikgu punya present ni? Nampak. Cikgu punya mouse ni nampak tak? Nampak. Okey, cantik. Okey, kita ke slide yang kedua 4.1 jenis dan iklim di Malaysia. Okey, iklim di Malaysia. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim jenis ini dialami oleh kawasan yang terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah U dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan garisan khatulistiwa. Okey, masuk dia kat sini ni. Okey, masuk dia. Garisan khatulistiwa ni berada di tengah-tengah. Okey, kamu gelup tengah tu. Okey, bulat dia berada di tengah-tengah garisan khatulistiwa. Okey, dia garisan tengah tu 0 darjah. Okey, masuk 10 darjah U tu, dia atas sikit tu 10 darjah U, bawah sikit tu 10 darjah selatan. U tu utara. Okey. Okey, kita ke yang pertama, ciri iklim di Malaysia. Ada 3 ciri iklim dekat Malaysia, iaitu suhu, hujan dan angin. Okey, suhu. Suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Minimum suhu tahunan tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Julat suhu tahunan kecil iaitu 1 darjah hingga 3 darjah Celsius. Okey, masuk minimum suhu tahunan ni, campur semua ni daripada bulan Januari sampai Disember ni. Okey, bahagi berapa ni. Okey, dia akan dapat 27.8. Ni 27 ni maknanya minimum suhu tahunan. Okey, kalau orang tanya minimum suhu tahunan negara kita apa dia? Ni 27 ni lah. Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Okey, yang kedua, suhu lagi. Suhu maksimum harian, suhu minimum harian julat, suhu harian besar. Iaitu 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius bagi stesen berhampiran pantai. 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius bagi stesen di pedalaman. Okey. Sekejap, cikgu baca yang penting-penting. Kamu kena ingat yang penting-penting ya. Okey, hujan. Negara kita menerima hujan sepanjang tahun. Jumlah hujan tahunan di Malaysia adalah kira-kira 2,600 mm. Taburan hujan adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin. Sebab itulah orang kata masuk dia taburan hujan tidak sekata ni. Contoh dia dekat
Dekat hari ni dekat Perak hujan. Nak hujan dekat Perak kan. Okey, lepas tu dekat utara masih lagi panas. Tu masuk dia dekat Sabah tak hujan lagi. Mendung-mendung. Itu masuk dia taburan hujan tidak sekata. Sebab dia bentuk muka bumi kita. Okey, ada kawasan, bila kawasan yang berbukit ni dia lebih menerima hujan. Okey, tiupan angin monsun juga. Okey. Kalau dari tiupan angin monsun barat daya, tiupan angin barat laut. Okey. Okey, lagi ada lagi. Ini dah. Okey, hujan. Hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November. Okey, seterusnya minimum suhu hujan bulanan di Malaysia. Okey, kamu tengok tu. Okey. Jenis hujan di Malaysia, hujan perolakan dan hujan bukit. Okey, bila sebut je hujan ni dekat Malaysia ada dua jenis je, hujan perolakan dan hujan bukit. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, hujan perolakan. Permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari. Okey, air tersejat dan membentuk wap air. Udara panas bersama-sama wap air naik ke atmosfera sehingga sampai di paras yang tinggi. Okey, kamu tengok tu permukaan bumi dipanaskan oleh matahari. Okey. Ni selalunya biasalah berlaku tengah hari kan. Macam tadi tengah pukul 11, pukul 12 tadi tengah panas kan. Ni dah mendung lah. Dia lebih kurang macam ni lah hujan perolakan. Okey. Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluapan menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Okey. Kebiasaannya hujan lebat turun pada lewat petang disertai kilat dan petir. Ini kerap berlaku dekat Perak, dekat Teluk Intan. Selalu petang-petang je pasti akan hujan. Kadang-kadang hujan lebat, guruh, kilat. Baru ni yang hujan hari Selasa yang kita nak buat kelas tu. Sebab kalau kamu tengok kalau tengah hari kan, kalau pukul 11 ke 12 tu panas sangat. Petang tu confirm akan hujan. Okey, tak hujan petang dan hujan malam. Okey. Itu ialah hujan perolakan. Selalunya kamu tengok selalunya dia kadang-kadang dia naik dalam soalan objektif. Dia naik gambar rajah ni. Tapi dia tak tulis lah ni. Rajah 4.1 pembentukan hujan perolakan ni tak tulis. Dia naik gambar rajah. Dia tulis, nyatakan hujan dalam gambar rajah berikut. Kamu kena ingat. Kalau macam ni hujan perolakan. Okey, kita ada dua je hujan. Hujan perolakan dengan hujan bukit. Kalau hujan bukit, kamu nak cam senang. Sebab dia akan tunjuk bentuk bukit. Ni ialah hujan bukit. Okey, kita tengok apa itu hujan bukit. Hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi yang lembap menghadap udara yang lembap. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Ini. Okey, yang boleh jadi hujan bukit ni, kat laut ni angin sepoi-sepoi ni. Dekat bukit ni ada laut. Okey, nampak kamu tengok laut, ini bukit. Angin ni tengok ada panas tu. Dia bertiup dari sini, dia naik ke atas sejuk. Ni dia dekat dengan awan dah. Naik ke atas sejuk. Kamu tengok tu. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Kalau tak ada bukit ni, udara ni dia straight je. Ni disebabkan dia ada bukit, udara ni dia dipaksa naik ke atas. Bila naik ke atas tu, dia akan ni lah sejuk. Lepas tu kan dekat awan tu kan turun hujan. Kamu tengok seterusnya. Okey, udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluapan menjadi titisan air lalu membentuk awan. Itu proses dia. Hujan lebat turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. Bahagian cerun yang tidak terlindung menerima hujan yang sedikit dan dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Ni dia sikit je ni, tak nampak ni. Dia kawasan lindungan hujan. Okey, kamu tengok Tengok hujan. Hujan dia berlaku dekat sebelah yang menghadap udara. Sebelah sini dia tak menerima hujan. Dia dipanggil kawasan lindungan hujan. Okey, hujan berlaku sebelah sini saja. Okey, kamu tengok. Okey. Okey, settle. Hujan bukit.
Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan tahunan tertinggi di Malaysia berlaku di cerun bukit kawasan pedalaman Sarawak. Bila kawasan yang berbukit-bukit ni lebih menerima hujan. Okey. Purata hujan tahunan melebihi 5,000 mm kerana terletak di cerun bukit yang menghadap angin lembap. Okey, contoh dia macam ni lah. Kamu tengok gambar sebelah tu. Okey, ini laut. Ini bukit. Udara dia mai di sini. Dan naik ke atas. Okey. Okey. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit di Malaysia ialah Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Purata hujan tahunan kurang daripada 1,500 mm kerana terletak di kawasan lindungan hujan. Okey, kamu buka peta tu, kalau kamu tengok betul-betul kat peta tu, Kuala Pilah ni dia ada tengah-tengah, tepi dia tu ada bukit. Okey. Peta dia. Kamu ni kan boleh. Nampak tak mana Kuala Pilah? Okey, kamu tengok ni. Tahu kan? Naik lah. Okey, kamu tengok kat sini ni. Kuala Pilah kat sini ni. Okey, dekat sini ialah Kuala Pilah. Dia kat tengah-tengah ni. Okey, sebelah sini ni dia bukit tau. Sebelah sini bukit. Sebab tu dia terlindung. Okey, udara laut dari sini. Udara dari sini dia belaga dengan. Dia bertembung dengan bukit-bukit kat sini ni. Jadi kawasan sini dia menerima hujan. Sebelah bukit sini Kuala Pilah ni dia kurang menerima hujan. Dia terima hujan tapi kurang menerima hujan. Tu maksud dia. Okey. Okey, kamu tengok tu. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit di Malaysia. Itu maksud dia. Bila selalu tanya dalam soalan objektif, kawasan manakah yang menerima hujan yang paling sedikit di Malaysia? Dia bubuh macam-macam. Lepas tu dia letak satu Kuala Pilah. Jawapan dia Kuala Pilah. Okey, kawasan yang paling panas dekat Malaysia kat mana? Siapa tahu kawasan yang paling panas kat Malaysia apa? Kat mana? Oi, siapa tahu jawab. Kawasan yang paling panas dekat Malaysia. Oi, tak tahu ke? Tak Ha? tahu. Tak Ha? tahu. Apa ni? Tu kat rumah dia buat apa ni? Okey, kawasan yang paling panas dekat Malaysia Perlis. Okey, kalau kamu pergi ke nak pergi ke Padang Besar tu, sebelum sampai Padang Besar tu dia ada tulis dia akan ada naik tugu macam tugu peringatan tu. Kawasan yang paling panas di Malaysia. Tu Afiq Fahmi apa you? Fahmi masuk kelas. Perlis, pandai. Okey. Dia ada tulis suhu melebihi 40 darjah Celsius. Dekat situ dia ada naik macam dengan tugu tu. Dia ada buat batu. Okey, dia ada tulis. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kamu tengok ni. Okey, yang bawah ni dia punya color-color daripada hijau bawah ni sampai ke purple ni. 1,800 ni sedikit menerima hujan sampai 4,400 ni menerima hujan yang banyak. Okey. Okey dah, itu je. Okey, kita ke angin yang ketiga. Terdapat dua jenis angin monsun iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Selain itu, Malaysia juga menerima Alhamdulillah, menerima tiupan angin Sumatera dan angin tempatan, bayu laut dan bayu darat. Okey. Okey, kita ke yang pertama, angin monsun. Okey. Cuba tengok dulu dia punya ni dia. Okey. Sama.
Okey, angin monsun ni, angin monsun timur laut ni. Okey. Dia tertulis. Okey, ini angin monsun timur laut. Okey, bertiup dari awal bulan November hingga Mac. Okey, selalu kalau tiup angin monsun ni, kalau sebelah pantai timur Sabah, Sabah Sarawak pula. Terengganu, Kelantan. Okey, waktu ni ada lagi masuk. Okey, waktu ni nelayan tidak dapat pergi ke laut sebab dia angin monsun timur laut. Okey. Kamu tengok ni anak panas ni. Anak panah dia ni dari sini. Okey, ni Malaysia. Okey, ni Malaysia, ini laut Cina Selatan. Okey, angin dia dari sini dia akan direct kena terus dekat negeri pantai timur kita. Okey, kamu tengok sini. Okey. Bertiup merentasi laut Cina Selatan dan sampai di Malaysia sebagai angin monsun timur laut. Sekejap nak cuba bising. Oi, diam sikit! Go! Go! Okey. Membawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak dan serta pantai utara dan timur Sabah. Okey ni. Okey. Sebelah Sabah dan Sarawak ni kena juga kamu tengok sebelah kepala ni, kepala Sabah ni. Okey, macam kepala kucing ni. Okey, dia dari atas ni kena. Okey, Sabah dekat semenanjung Malaysia, Kelantan dan Terengganu. Okey, kamu tengok ni, pantai timur ni. Sekali lagi. Okey, angin monsun barat daya. Bertiup dari pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September. Berasal dari benua Australia. Okey, kamu tengok ni, ni benua Australia ni, angin tu dia ke sini. Okey. Okey, kalau ikutkan sekarang ni ialah angin monsun barat daya. Okey. Angin monsun barat daya sekarang. Tapi kita taklah teruk sangat kita punya pantai sebab apa? Sebab bila angin ni lalu, angin ni akan dihalang oleh banjaran dan bukit-bukit dekat Indonesia ni sebelah sini. Jadi angin tu nak sampai ke pantai barat. Kita Perak ni pantai barat lah. Jadi angin yang sampai sebelah pantai barat ni dia akan kurang. Dia akan slow je. Sebab apa? Angin yang kuat tadi sudah dihalang oleh dihalang oleh ni Indonesia ni. Pegunungan Indonesia. Okey. Okey. Okey, kamu ingat tadi yang cikgu cakap tadi yang garisan khatulistiwa? Okey, ini garisan khatulistiwa ni. Ini ialah 0 darjah U. 0 darjah U ke atas. Okey, 0 darjah dan 10 darjah U. 10 darjah U ke atas. Ini dah sampai 23 dah. Maksud dia 10 darjah tu kategori sini je ni. Ada garisan satu lagi sini 10 darjah U. Dan 10 darjah selatan. Area-area sini je. Ini negara-negara yang termasuk dalam garisan khatulistiwa. Okey. Angin monsun barat daya bertiup merentasi lautan Hindi. Ni lautan Hindi ni. Sebelah sini. Kalau angin monsun timur laut tadi, dia bertiup dari laut Cina Selatan. Sebelah sini laut Cina Selatan. Sebelah bawah, kalau angin monsun barat daya, dia bertiup dari lautan Hindi. Ni yang luas ni, lautan Hindi ni. Okey. Sampai di Malaysia sebagai angin monsun barat daya. Sebab apa dia nama angin monsun barat daya? Sebab dia ke arah barat daya. Sebelah barat, pantai barat kita ni. Okey. Membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera, Indonesia. Okey. Okey, hujan lebat, angin yang kuat tu dihalang oleh ni. Sumatera, Indonesia ni. Pegunungan sini dah halang dah. Okey. Kalau timur laut tadi ni, tak ada benda pun halang kat sini. Dia direct terus kena. Sebab itulah kalau hujung tahun, bulan 12 kan, kamu tengok dekat Kelantan, akan ada banjir. Banjir besar. Okey. Okey, okey, angin pula ada dua. Okey. Angin Sumatera dengan angin Angin ada 3 tadi ni, angin yang ketiga tau.
Bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya dari Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru. Laut Cina Selatan, Pelabuhan Kelang membawa hujan lebat dan disertai kilat dan petir. Okey, kamu tengok ni. Angin ada 3 iaitu angin musim barat daya, timur laut dan juga angin Sumatera. Okey, ni. Dia berlaku kat bawah sini saja. Dekat selat Melaka ni angin ni. Nampak? Bulan berapa tah yang dekat Port Kelang tu, yang kontainer-kontainer terbalik tu, itu ialah angin musim Sumatera lah. Okey ni, dia berlaku kat sini je. Kita Perak kat sini. Ni area-area sini kot. Pasal saja pula area-area sini. Ni dah Pulau Pinang. Ni area-area sini. Okey. Angin tempatan. Angin tempatan ada 2 iaitu bayu laut dan bayu darat. Okey, kamu nak senang nak tengok Kalau bayu darat, kamu tengok anak panah ni, dia daripada darat masuk ke laut, dia naik ke atas, dia pusing balik. Anak panah dia, kalau bayu darat, anak panah dia lawan jam. Okay, kalau bayu laut, anak panah dia, anak panah dia macam ni, ikut jam. Dia daripada laut, masuk ke darat. Sekejap, kita tengok. Ini dia, bayu laut. Okey, anak panah dia, ikut jam. Okey, dia waktu siang. Tengok ni. Tengok betul-betul ada matahari. Okey, ini ialah bayu laut. Angin tempatan yang berlaku pada waktu siang di kawasan berhampiran pantai. Berlaku kerana tekanan udara di permukaan laut adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di daratan. Udara bergerak dari laut yang bertekanan tinggi ke daratan yang bertekanan rendah. Kalau kamu pergi ke laut waktu tengah hari, waktu petang, yang orang kata angin sepoi-sepoi bahasa kan. Inilah sebab dia. Dekat laut ni tekanan tinggi, dia tiup angin sampai ke darat. Kamu tengok pokok nyok ni. Habis. Dia bertiup. Sebab tu lah awet-awet lah ni. Kamu duduk dating ke lepak tepi laut. Sedap je angin. Okey. Okey, yang seterusnya bayu darat. Bayu darat ni dia bertukar malam. Okey, yang tadi ni bayu laut ni siang, bayu darat dia malam. Dia punya ni ikut lawan anak panah pula. Okey. Angin tempatan yang berlaku pada waktu malam di kawasan berhampiran pantai berlaku kerana tekanan udara di daratan adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di permukaan laut. Udara bergerak dari daratan yang bertekanan tinggi ke laut yang bertekanan rendah. Okey, kamu tengok ni. Tengok pokok nyok pun dia pergi ke sebelah sana. Sebab apa? Sebab sebelah malam, belah daratan ni tekanan udara dia tinggi. Dia bertiup ke laut. Dia bertiup ke laut. Okey. Itu kamu nak membezakan bayu darat dan bayu laut. Okey. Yang seterusnya 4.2, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Okey. Okey, yang pertama, pertanian. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah, sawah padi, getah, kelapa sawit, koko dan lada hitam. Okey. Ingat, ini ialah pertanian. Okey, ini ialah pertanian. Okey. Okey, siapa yang baru masuk tu jangan risau, cikgu dah rakam Nanti kamu tengok balik. Okey, seterusnya. Pertanian utama di Malaysia. Okey, padi, kelapa sawit dan lada hitam. Okey, ini ialah pertanian utama. Kamu jangan pelik nanti banyak lagi pertanian dekat Malaysia ni. Okey, tapi pertanian utama di Malaysia. Okey, ada 3, padi, kelapa sawit, lada hitam. Ingat ini je. Okey, bila sebut padi je, ada 2 tempat je. Dataran Kedah Pelih dan dataran Kelantan. Okey. Okey, kelapa sawit, segitiga Jengkar, Pahang dan Lahad Datu Sabah. Ini tempat-tempat dia, okey. Okey, lada hitam, sekitar Kuching dan Seri Aman, Sarawak. Okey. Okey, kelapa sawit dekat ni, dekat Pahang dengan Sabah. Lada hitam sekitar Kuching dan Seri Aman, Sarawak. Okey.
Di kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan hawa sederhana. Contoh dia Cameron Highland di Pahang dan Kundasang, Sabah. Okey, kawasan suhu-suhu yang sederhana ni sesuai lah. Tanah sayur ke, bunga-bunga ke, buah-buah ke. Subur elok ah. Okey. Suhu yang tinggi. Sekejap, cuba ulang balik. Okey, yang kedua, pembalakan. Suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak di Malaysia menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika, terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Pelbagai pokok kayu keras seperti cengal, meranti, nyatuh dan keruing yang terdapat di hutan hujan tropika telah menggalakkan kegiatan pembalakan. Kalau kamu tengok baru ni yang dekat Pahang tu, depa tabang dah pokok-pokok tu, depa tanam pokok musangking. Okey. Sekarang ni musangking lagi mahal pada bala-bala ni. Okey. Okey, jadi janganlah buat pembalakan haram. Ni kalau ni selalunya ada permit pembalakan ni. Okey. Dia bukannya boleh bagi banyak mana ya. Dia ada ada had-had dia. Orang yang lulus tu dia hadkan, contoh dia 100 hektar saja untuk pembalakan. Bagi tujuan penanaman semula. Okey. Pembalakan lagi. Aktiviti pembalakan suka dijalankan pada musim tengkujuh kerana jalan licin dan terdedah kepada bahaya tanah runtuh. Musim tengkujuh ni, cikgu cakap tadi. Bila musim tengkujuh? Bukan mic jawab. Bila musim tengkujuh? Awal tahun ke hujung tahun? Hujung tahun. Hujung tahun. Okey, hujung tahun. Musim tengkujuh ni musim hujan. Okey, sebab apa tak boleh lakukan pembalakan pada musim hujan? Sebab apa? Siapa tahu? Cepat. Amin. Uman. Jawab. Pandai. Jalan licin. Okey. Bila musim tengkujuh ni hujan turun, jalan licin. Okey. Lama. Pandai lah Fahmi. Okey. Okey, settle. Okey, yang seterusnya perikanan. Pada musim tengkujuh iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut, nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut kerana keadaan laut Cina Selatan yang bergelora. Okey, oleh sebab itu, mereka melakukan pelbagai aktiviti lain di darat seperti membaiki jala dan pukat yang rosak. Membaiki jala, membaiki pukat, membaiki bot, jemuk ikan. Itulah aktiviti mereka semasa musim tengkujuh. Okey. Perikanan. Nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh kawasan perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang semasa monsun timur laut oleh banjaran Titiwangsa dan monsun barat daya oleh Sumatera, Indonesia. Okey. Aktiviti menjemur ikan di kawasan pinggir pantai dilakukan semasa keadaan cuaca panas. Itu maksud dia. Okey. Pantai barat ni kita lah. Daripada membawa sampai ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelang. Tepi-tepi laut sebelah sini ni, dia nelayan ni dia boleh pergi ke laut sepanjang masa. Sebab bila hujung tahun musim tengkujuh, angin dari pantai barat, pantai timur, dia dihalang oleh banjaran Titiwangsa. Okey. Jom. Okey, ni. Ini musim. Okey, ini timur laut. Ini timur ni, kita Perak sebelah sini. Ni pantai barat. Ini Selat Melaka ni. Okey. Semasa timur laut, angin dari sini dia dihalang oleh banjaran Titiwangsa. Okey, bila barat daya, angin dari sini dia dihalang oleh Indonesia ni. Okey, sebab itulah laut dekat sini dia tidak bergelora sangat. Jadi laut
Okey je. Ni selap Melaka ni. Okey. Jadi nelayan dia boleh pergi ke laut sepanjang tahun. Okey. Tengok tu, nelayan membaiki pukat semasa tidak turun ke laut. Aktiviti menjemur ikan semasa cuaca panas. Pelancongan. Okey, keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat ramai pelancong antarabangsa berkunjung di Malaysia. Kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman menarik kedatangan pelancong. Contoh dia dekat Cameron Highland, Kundasang. Okey. Suhu air laut antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti menyelam scuba. Okey. Okey, ni kawasan peranginan pantai dan pulau di Malaysia. Ni yang famous Pantai Damai, Pulau Redang, Pulau Sipadan. Okey, banyak lagi lah. Pulau Tioman. Kamu boleh je bubuh apa-apa pun. Pulau Pangkor pun boleh. Kawasan peranginan tanah tinggi di Malaysia. Okey, ingat ada 3 je. Cameron Highland, Kundasang, Bukit Larut. Genting Highland bukan kawasan peranginan. Okey. Nanti kamu tulis lah. Cameron Highland, Genting Highland. Genting Highland tu kawasan perjudian tu. Okey. Okey. Okey dah. Kita stop sampai sini dulu. Ini kita sambung minggu depan. Cikgu dah 73 slide tu. Ni baru 40 lebih. Okey. Cikgu terang balik secara ringkas. Okey. Okey, ingat. Ciri iklim di Malaysia ada 3 iaitu suhu, hujan dan angin. Okey, hujan pula ada 2. Okey, tengok ni. Hujan. Kat Malaysia ada 2. Hujan perolakan dan hujan bukit. Ini adalah hujan perolakan. Kau nampak awan macam tu. Kalau nampak bukit macam ni, nama dia hujan bukit. Okey, lepas tu kita ke angin. Angin ada 3. Iaitu angin monsun barat daya, angin monsun timur laut dan angin Sumatera. Angin Sumatera. Okey, selepas tu kita ada angin tempatan dan juga angin tempatan. Bayu laut dan juga bayu darat. Okey. Ingat yang tu je. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia ni ada pertanian. Okey, lepas tu ada pembalakan sekejap cikgu. Pembalakan. Pembalakan. Lepas tu ada perikanan. Okey, itu je. Sikit je. Tak banyak pun. Okey, ada apa nak tanya? Okey, Tak kelas ada. kita sekarang ada 27 orang. Semua dah isi dah ke Google Form kehadiran? Belum. Isi sekarang. Ini jangan disebarkan untuk grup. No. Ini kehadiran ni cikgu nak ambil untuk ni lah. Kamu kena ingat tau. Lah ni sekolah memang serius betul. Cikgu buat pasal sekarang ni. Cikgu tak bagi lagi nama yang geografi ni. Yang ketegor nak masuk PDPR ni. Tapi cikgu dah tengok senarai-senarai nama kelas Ketan 2 ni. Daripada subjek-subjek lain. Said ni memang cukup wanted betul lah. Boleh katakan semua subjek dia tak masuk. Okey. Okey, itu saja. Okey, ada apa nak tanya ya? Kehadiran kat mana? Ni dekat in-call message ni. Dekat in-call message ni. Tak ada pun. Cikgu, Yo. yang baru masuk biasanya dia tak dapat link tu. Oh, ya ke? Tu. Saya kira ada update terbaru. Kamu tengok lah.